الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada waktu tengah hari ini. Dalam sedikit tazkirah yang agak pendek, saya memetik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Taubah, surah ke-9 ayat 128. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, yaitu Nabi SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yang diinginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula merupakan perasaan belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini tuan-tuan agak menarik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya banyak orang hafal ayat ini. Kita cuba tengok ada beberapa perkara yang Tuhan sebut. Yang pertama, Tuhan kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum, diutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Ada dua perbahasan di sini tentang maksud di kalangan kamu sendiri itu ataupun golongan kamu sendiri itu. Yang pertama, iaitu rasul itu di kalangan manusia, bukannya malaikat, bukannya jin. Sebab golongan musyrikin mereka cuba mencari helah untuk tidak mengikut Nabi SAW dengan alasannya Nabi itu bukan di kalangan malaikat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nazira. Dalam surah Furqan ayat ke-7, iaitu golongan musyrikin mengatakan, mengapakah Rasul ini makan dan minum serta berjalan di pasar-pasar, dia ini seperti manusia lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya, iaitu sebagai saksi yang membenarkan. Jadi tuan-tuan sekalian, di kalangan musyrikin mereka cuba cari dalih-dalih untuk tidak mengikut Rasul yang di kalangan manusia. Mereka kata patutnya sama ada Nabi itu sendiri di kalangan malaikat, ataupun malaikat itu sentiasa berada di sisi Nabi yang mereka boleh tengok, untuk membenarkan kata-kata Nabi SAW. Manusia itu ada satu sifat yang Tuhan dah ajar pada kita, iaitu sama ada dia suka melihat perkara yang betul ataupun dia suka mencari perkara yang salah. Ini sifat kita lah. Kita ni kalau kita tak suka orang, kita akan carilah keburukan-keburukan dia. Kita akan bongkar, kita akan londehkan, kita akan sindir, kita akan buat macam-macam emoji dan sebagainya, kerana kita tak suka orang tu. Maka kita pun carilah macam-macam. Dan perangai ni perangai golongan musyrikin. Dan kalau kita suka pula orang tu, kita berlebihan, sebab kita menyanjung dan meletakkan di tempat yang sangat tidak patut kita letakkan di kedudukannya. Itu sifat kita juga, ya? Iaitu ketika kita tak suka, kita berlebihan, dan ketika kita suka pun kita berlebih-lebihan. Agama Islam mengajar kita bersederhana ataupun wasatiyah dalam semua hal. Kita ni jangan terlalu membenci orang dan jangan terlalu mencintai orang. Tengah-tengah lah. Ya, kita suka orang tu ada hadnya, kerana yang paling kita cinta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kita cinta adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin ada manusia yang boleh setanding dan sehebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Orang musyrikin mereka pun bagi helah. Patutnya Rasul tu bukan di kalangan manusia, patutnya di kalangan malaikat. Baik, katakanlah apa yang mereka cuba nak selewengkan dengan mengatakan malaikat, patutnya malaikat jadi Rasul. Cuba tuan-tuan bayang, kalau malaikat itu jadi Rasul, macam mana kita nak jadikan dia sebagai contoh? Macam mana dia contoh? Dalam Quran Tuhan kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu ada contoh ikutan terbaik, sama ada di sudut kehidupan manusia, pensyariatan, peribadatan dan sebagainya, akhlak, semua ada pada Nabi. Kalau kita ambil satu aspek, iaitu Nabi itu di kalangan malaikat. Malaikat tu dia tak tidur. Mana malaikat tidur? Kita ni tuan-tuan, kita manusia, kita perlu kepada tidur. Itu memang sangat memerlukan kepada tidur. Kalau tidur tu Tuhan cipta kita ni kelihatan. Malaikat tak tidur. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Kita perlu kepada makan dan minum. Dan kalau tuan-tuan masih ingat kisah yang dirakamkan dalam Quran, iaitu kisah Nabi Allah Ibrahim AS, dia datangi dua malaikat untuk menceritakan dua berita. Berita tentang bencana, malapetaka, azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Kemudian berita kegembiraan, iaitu Nabi Ibrahim akan mendapat seorang anak lelaki. Ketika malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, mereka datang dalam rupa bentuk manusia. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan yang terbaik, iaitu anak lembu yang dibakar. Itu makanan yang terbaik daripada itu. Dan malaikat tak makan, tidak menjamah walaupun sedikit, walaupun malaikat datang dalam rupa bentuk manusia. Dia tak makan, sebab memang malaikat tak makan. Kita ni tuan-tuan makan. Kita perlu kepada makan dan minum. Dan kadang-kadang kita ni makan berlebihan pula, kan? Nak bagi sembahyang Jumaat pun makan macam-macam. Apa tu? Kena aircon, dia mulalah mengantuk. Saya dia tidur, tanya apa tajuk khutbah pun dia tak ingat, apa surah imam baca rakaat pertama kedua pun dia tak tahu, sebab terlalu kenyang. Ya? Makan boleh, tak masalah. Quran pun suruh makan, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah kamu rezeki daripada Allah, tapi ada had. Wala tusrifu, tapi jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Dan bila lebih-lebih ni, innahu la yuhibbul musrifin, Tuhan tak suka kepada mereka yang berlebihan dalam makan dan minum. Jadi malaikat tu tak makan, cuma kita nak ikut dia. Kita tak nak ikut dia. Malaikat tak perlu kepada makanan-makanan. Kita ni perlu pada makanan. Dan Nabi SAW ajar kepada kita apa boleh makan, apa tak boleh makan. Makan itu daging mesti disembelih dengan nama Allah. Makan makanan yang baik-baik. Ya, makan perkara makanan yang dibersihkan, yang suci, yang bukan katakan halal tapi thayyibah. Jadi ada panduan semua. Sahabat-sahabat pun tanya Nabi, boleh ke makan tok? Tanya yang boleh makan, tak boleh makan, Nabi bagi panduan. Iaitu dengan diamnya Nabi juga menjadi panduan. Sahabat tak makan bangkai kambing yang telah mati, itu panduan dalam agama. Jadi kalau kita katakan malaikat itu menjadi Rasul, payahlah kita ikut. Yang ketiga, malaikat tidak ada nafsu. Seperti dicerita dalam Quran kisah malaikat yang datang jumpa Maryam. Ketika Maryam duduk di mihrab yang beribadat pada Allah, datang malaikat dalam rupa bentuk yang kacau. Dan dia pun jumpa Maryam duduk seorang-seorang dalam bilik ataupun mihrab dia yang terasing. Malaikat pun tak ada rasa nafsu dengan Maryam. Ya, sebab memang begitu Tuhan cipta malaikat. Kita ni nafsu. Ya, nafsu. Nafsu nak makan, nafsu perlu kepada keindahan, nafsu kita lah. Ada yang buruk, ada yang baik. Nafsu kahwin, ya, kahwin. Hak organ pun kahwin tu kan? Hak terbaru. Umur 70 lebih hak organ pun kahwin. Jadi tuan-tuan tengok hak organ baru dia kahwin bulan lepas. Isteri yang baru. Itu biasa, itu biasa. Ya, moga-moga dia berbahagia lah dengan perkahwinan. Baik. Yang kedua, perbahasan tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
iaitu Rasul di kalangan bangsa Arab. Dia lebih spesifik kerana Nabi Allah Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dalam surah Al-Baqarah supaya dikirimkan Rasul di kalangan mereka sendiri. Itu disebut dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Wahai Allah, utuskanlah untuk mereka seorang Rasul di kalangan mereka sendiri, iaitu bangsa mereka sendiri, golongan mereka sendiri. Kenapa? Kerana apabila diutuskan Rasul di kalangan mereka sendiri, mereka kenal dia daripada budak lagi. Mereka tahu dia tak pernah sekolah, tak pernah membaca, tak pernah menulis. Mereka tahu akhlaknya bagaimana, mulia, baik, seorang yang amanah, seorang yang jujur. Mereka kenal. Jadi bila dia bercakap tentang perkara besar, yang ini amana billahi wal yawmil akhir, beriman pada Allah dan hari akhirat, orang tak boleh menafikan. Sebab dia memang daripada budak lagi tak pernah cakap bohong, tak pernah menipu. Maka dia utuskan Rasul di kalangan mereka sendiri yang mereka tahu daripada kecil. Mereka tahu keturunan dia, mereka tahu susu galuh, latar belakang dia, semua tahu. Maka apabila dia bercakap satu perkara, mereka tidak ada hujah untuk menemplah atau menafikannya. Sebab mereka kenal. Maka Tuhan kata, sesungguhnya diutuskan kepada mereka seorang Rasul dari kalangan ataupun dari golongan mereka sendiri, iaitu bangsa mereka sendiri, bangsa Arab. Mereka kenal segala-galanya. Bahkan golongan Yahudi sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Munawwarah, mereka pun nanti-nanti nak tengok Rasul akhir zaman itu, kerana telah diterangkan di dalam Taurat. Mereka pun nanti-nanti nak tengok. Mereka pun tahu. Kalau tuan-tuan perasan dalam sejarah, diceritakan Abu Talib pernah bawa Nabi dalam satu misi perdagangan ke Syam. Dalam perjalanan itu mereka singgah, ada seorang rahib Nasrani nampak tanda-tanda kerasulan pada Nabi SAW. Kemudian dia pesan kepada Abu Talib, bawa anak itu balik ke Mekah, jangan diteruskan perjalanannya ke Syam, kerana nanti kalau diketahui oleh golongan Yahudi, nescaya mereka akan mencederakan atau membunuhnya. Ya? Jadi tuan-tuan, rahib Kristian ni jahat juga, Yahudi pun jahat juga. Tetapi kalau di antara dua jahat tu, yang lebih jahatnya adalah Yahudi. Sebab tu dia pun pesan buat balik budak ni, bahaya, kerana mereka akan nampak tanda kerasulan pada dirinya. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa di kalangan manusia dan juga di kalangan bangsa Arab yang dibahaskan oleh ulama tafsir. Baik. Kemudian azizun alaihi ma anittum, Tuhan kata Nabi SAW ni, dia itu sangatlah berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Nabi ni, dalam bahasa mudah kita, Nabi susah hati ni bahasa umat ni, risau ni bahasa kita. Apakah yang dia paling risau? Nabi risau apa tuan-tuan? Saya fikir, Nabi risau apa? Nabi susah hati apa? Nabi susah hati, Nabi risau kalau kita hidup tak kenal Tuhan, tak kenal siapa yang kita nak sembah, apa yang kita perlu lakukan. Itu Nabi risau. Dan kalau kita sembah selain daripada Allah, maka tempat kembali kita adalah neraka yang telah pun disediakan untuk orang-orang yang tidak mentaati Tuhan. Itu yang Nabi risau. Dan setelah Nabi wafat, kita pun sama juga kena risau tentang umat. Apa kita risau? Takut orang tak faham agama, takut orang tidak kenal Tuhan, takut orang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita risau. Ya. Dan hari ini tuan-tuan, saya ni sedang mengikuti Facebook golongan etis di Malaysia ni, anak-anak Melayu yang menjadi etis, yang pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara minta buang nama Islam. Dan dia post di Facebook, dia telah buat benda ni, buang nama Islam. Bukan budak-budak tu, umur kat 40 tahun. Seorang wartawan duduk di Shah Alam. Hari Sabtu Ahad dia pergi ke kereta-kereta dan sebagainya, tengok. Dan dia post gambar-gambar dia minum arak dan sebagainya. Ini bukan golongan Islam masuk Islam, bukan. Ini lari daripada rahimah Islam. Dan dia ada friends Facebook dia tu yang semua sekepala, hampir sekepala dengan dia. Dan saya sedang mengikuti tengok perkembangan dia tu. Ini yang Nabi risau bila orang tak kenal Tuhan, dia tak percaya pada Tuhan. I don't believe God exists, saya tak percaya Tuhan itu wujud. Mana dakwah dia tu kan?
Nak guna Quran, kita percaya Quran. Kemudian Nabi dakwah ni senang, susah banget. Yang inilah Nabi risau perkara iaitu orang yang tidak kenal Allah, tidak mentaati Allah dan tidak kembali ke jalan yang benar. Jadi tugas kita iaitu melaksanakan ataupun memikul, lebih beratlah memikul tugas yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, ajak orang untuk kenal Tuhan dengan cara masing-masing kan. Saya dengan cara saya lah sebagai seorang pendakwah, tuan-tuan dengan cara tuan-tuan lah, menyokong kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Menyokong ni macam-macam cara lah tuan-tuan, macam-macam cara boleh buat, dan saya tak akan bincang dalam perbahasan hari ini, masa pun tak berapa banyak. Baik, yang ketiga, harisun alaikum, iaitu Nabi ini dikata sangatlah tamak menginginkan kebaikan untuk kamu. Kenapa? Kita mesti tanya kenapa Nabi nakkan kita ni dapat banyak kebaikan. Apa sebab? Salah satunya, di antara banyak-banyak sebab, kita ni tu umur pendek berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. 60-70 meninggal dunia. Umat-umat yang terdahulu tu hidup ratusan tahun. Bahkan kaum Nabi Nuh AS hidup ribuan tahun. Kita di umur pendek, dan sekarang ni kita hari-hari dengar berita kematian. Sama ada di kalangan ahli keluarga kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita, ataupun yang kita baca di media-media sosial yang kita tak kenal, tapi orang kata ucapan takziah ni kawan saya dan sebagainya. 2 minggu lepas kawan saya meninggal dunia umur 50. Muda-muda meninggal. Jadi Nabi ni sangat inginkan kita ni dapat banyak kebaikan. Maka kalau kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi beralih bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sembahyang 50 waktu kepada sembahyang 5 waktu, tetapi pahala dia tetap 50 waktu. Bayangkan. Dan dalam hadis yang sama, hadis Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Nabi menyatakan bahawa barang siapa yang niat untuk melakukan satu kebaikan, dia dapat pahala satu kebaikan. Apabila dia melakukan kebaikan itu, dia dapat 10 kebaikan. Barang siapa yang niat untuk melakukan satu kejahatan, dia tidak dapat dosa. Apabila dia melakukan kejahatan itu, dia baru dapat 1 dosa. Bayang tu kan? Sebab tu kita ni kena ada niat-niat yang baik. Baik ni tu bukan baik pada pandangan kita. Ni baik ni, saya share ni baik ni. Baik apa benda ni? Kalau benda tu benda palsu. Baik apa benda ni? Kita tak tabayun berita tu, berita sahih, kata sahih, itu bukan baik. Itu cari naas nama dia. Baik ni daripada kaca mata agama. Bila kita nak sebar sesuatu, sebarkan yang betul, yang sahih. Kalau tak sahih, jangan. Nanti kita sebarkan, kita kena jawab di hadapan Allah. Siapa suruh kamu tak cek dulu? Tak apalah, saya sebar, nanti orang lain turun cek. Banyak cantik. Ikut ajaran mana? Hati-hati. Kebaikan itu mesti datang daripada agama. Nah, sebab itu Nabi ni dia tamakkan kita ni nak kepada banyak kebaikan. Niat yang baik-baik sesuai dengan agama. Niat tu bukan ada panduan agama. Sebab tu disebut innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu bergantung pada niat. Amal tu sendiri pun ada panduan dia. Ya, amal tu ada panduan dia. Bukan boleh suka-suka nak beramal. Ya, ada panduan dia. Contoh, kita masuk masjid kaki kanan. Ya, kita masuk tandas kaki kiri. Kita masuk masjid yang iktikaf. Masuk masjid solat sunat tahiyatul masjid. Semua ada panduan. Jadi kita dalam bab beramal tu ada panduan. Maka Nabi SAW terlalu inginkan kita ni mendapat banyak kebaikan. Jadi cara mendapat kebaikan ni, kita tengoklah apa ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah. Contohnya kita hari Jumaat ni, barang siapa yang berselawat atas Nabi, Allah selawat atas dia. Dia selawat sekali, Allah selawat 10 kali. Ya? Barang siapa yang memberi sedekah, diganjarkan sampai 700 kali ganda. Hari ini kita ada banyak peluang untuk melakukan kebaikan. Maka sebab itu kita tengok fadilat-fadilat yang dalam syariat Nabi SAW. Banyaklah fadilatnya tuan, banyak fadilat. Dan kita sepatutnya rendah. Dan yang akhir, bil mu'minina raufur rahim. Yang keempat, iaitu disebut Nabi SAW itu amat mencintai dan mengasihi orang-orang beriman. Ini Nabi sebut, ini Allah sebut sifat Nabi ni. Sifat Nabi ni apa? Dia ni mencintai orang-orang beriman. Maka kita pun samalah juga. Hendaklah mencintai orang-orang beriman, tak kira siapa mereka.
kelompok mana, kumpulan mana, negara mana, kaum apa. Sebab apa? Kerana Allah bagi tahu Nabi ini mencintai orang beriman, dan jangan kita mengeluarkan orang itu daripada keimanan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya. Selagi dia beriman, tuan, maka kita kasihlah dia, kita sayanglah dia. Jangan kita rosakkan, jangan kita menghina, jangan kita mencerca, jangan kita memfitnah. Walaupun mungkin kita tak suka dengan pandangan-pandangan dia. Sebab selagi ada iman dalam hatinya, maka kita wajib mencintainya. Esok kita mati, masuk dalam kubur, kita ditanya soalan, siapa saudara kamu? Maka kita akan jawab, orang-orang Islam. Ya, jadi orang Islam ni mestilah beriman sepatutnya, kan? Mestilah beriman, mesti beriman. Orang Islam ni mesti beriman dah, walaupun ada yang ada lemah iman dan sebagainya. Kerana Nabi SAW itu sendiri pun mencintai orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, daripada ayat ini ada beberapa perkara kesimpulan yang kita boleh ambil, iaitu Nabi SAW itu, Tuhan sebut dia ni risau tentang kita ni, susah hati tentang kita ni kalau kita tak kenal Tuhan, kalau kita ni tidak melakukan kebaikan. Yang kedua, Nabi SAW ni, dia ni sangat nak kita ni dapat banyak-banyak kebaikan. Maka kita kena rebutlah dengan fadilat-fadilat yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga yang disebut, kita ni juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah mencintai orang-orang beriman, tidak kira mereka berada di mana. Khususnya kalau kita tengok pada hari ini serangan-serangan yang dilakukan ke atas umat Islam di Gaza, bukan hanya kita mengaminkan doa imam, tetapi kita juga mestilah berdoa sendiri datang daripada lubuk hati kita. Bukan hanya bila imam baca qunut nazilah kita berdoa, kita beramin, betul habis. Ya, ada juga orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak bantu ni bagi sumbangan kat Palestin, tapi tak tahu nak bagi kat mana, sebab banyak saya tak percaya. Nak bagi ke siapa? Saya pun susah tak nak cakap. Adalah satu dua saya recommend yang saya percaya. Ada orang sampai dia kata saya tak percaya, Ustaz. Habis tak percaya nak buat apa? Saya tak bagilah. Jangan sampai tak bagi ada juga. Yang mana-mana dia percaya, kan. Ini kempen bukan main, derma kedekut nak mampus. Keluarlah RM1-2 pun bagilah, kan. Dan sekarang kita pun tahu jumlah pelarian sudah mencapai 300,000. Makanan sehari saja mencecah RM80,000 Malaysia sehari. Bagi makan saja RM80,000 sehari. Jadi mana nak cukup? Kita carilah, pandai-pandailah. Ada badan-badan ataupun NGO yang tuan-tuan percaya, bagilah. Kalau boleh, tidak ada sesiapa pun yang tidak menghulur, walaupun RM1. Hulurlah, dan ambillah hari Jumaat yang penuh berkat ini, cari jalan untuk menyumbang kepada tamu-tamu Palestin yang tuan-tuan percayai. Carilah tuan-tuan, jangan duduk reka sangat, jangan duduk habiskan duit itu pada tempat-tempat yang tak sewajarnya, sehingga kita melupakan saudara Islam kita yang dibunuh dengan kejam oleh Zionis dan Israel. Jadi itu juga sebagai bukti dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saya berhenti di sini dengan masuk waktu zuhur. InsyaAllah kita bertazkirah lagi pada sesi-sesi lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.